5 kat luar. Contoh. So, first kali dia tak ada kaitan dengan samakan base. So, potong. Kenal pasti operasi. Operasi kita adalah power. So, maknanya kita kena darabkan power ni dengan semua sekali yang di dalam kurungan. Okay. M kuasa 3 darab 5. N kuasa 2 darab 5. P tak ada kuasa. Maksudnya, kalau tak ada kuasa, meaning dia adalah kuasa 1. So, P kuasa 1 darab 5. So, M, 3 times 5 is 15. N, 2 times 5 is 10. P, 1 times 5 is 5. Selesai. Okay, next is kita nak selesaikan persamaan ni. Okay, caranya adalah kita kena follow 4 step lah. Step 1, samakan base. Okay, sekarang kamu tengok. Base pertama 2, base kedua 8, base ketiga 4. Tak sama base. Macam mana ni? Itulah datangnya penyelamat kita, iaitu Sekejap. Ni tak boleh. Iaitu kita punya sifir kuasa. So, macam mana cara nak gunakan sifir kuasa? Sekejap saya tukar. Nombor conteng. Okay. Cara nak gunakan sifir kuasa adalah kamu tengok. Sekarang nombor kamu adalah 2, 8 dan 4. Kamu cari satu nombor yang dalam sifir dia ada 2, 8 dan 4. So, obviously 2 lah sebab yang paling atas sekali. So, kat sini 2 kuasa 1. 4 adalah 2 kuasa 2. 8 adalah 2 kuasa 3. Meaning, untuk yang pertama, untuk nilai ni, kamu boleh substitutekan dengan nilai-nilai kuasa. Sebab matlamat kita, step 1, kita mesti samakan base. So, 2 is 2 power 1. Power 3n. Kuasa kat luar ni tulis balik. And then darab ni, darab je lah macam biasa. 8 is 2 power 3. 2 power 3. Ada n, letak n. Darab 4 is 2 power 2. Yang ni 4 is 2 power 2. And ada 2 kat luar, tulis balik 2. Kemudian, sekarang kat sini baru kita kena reapply lagi law lain. Sebab awak masih belum dapat nombor solid tau. Nombor solid ni maksudnya macam ni. Ada base, ada power. Macam tu. So, kalau masih ada lagi kurungan dan sebagainya, kamu kena clearkan. Alright. So, 1 darab 3n, 3n. Darab 2, 3 kali n, 2 kuasa 3n. Darab 2, 2 kali 2, 4. Okay, nampak tak sekarang? Kita dah clear. Base yang sama dan dia hanya ada kuasa. Alright, next one is kita salin balik base. Sekarang kita dah simplify. Kita dah step simplify. Salin balik base. Sorry. Operasi adalah darab. So, operasi darab maknanya kena guna law pertama. Tambah, operasi darab, tambah. Salin base, salin kuasa sahaja berdasarkan operasi. 3n tambah 3n tambah 4. So, you will have 2, 3 plus 3, 6n plus 4. Okay, sekarang saya nak petik beberapa contoh. Let's try. Sebab okay, dia tak ada dalam contoh yang sebelum ni. Contohnya kamu ada nilai nombor dekat dalam kurungan. Okay. So, kalau dia jadi macam kita macam pertama lah. 2A kuasa 2 kuasa 2 darab 5A B kuasa 2. Contoh ini, dia ada nombor dalam kurungan. So, kalau contohnya kamu ada kuasa 2. Okay. Kalau sekiranya kamu ada nilai-nilai macam ni, first kali, perlukah kita samakan base? Okay. Kita tengok dulu. Perlu tak samakan base? Awak ada A, awak ada A. Sebelah sini tak ada B. Sebelah sini ada B. Sebelah sini ada nombor. Sebelah sini ada nombor. Mungkin akan ada yang macam tanya, 2 dengan 5 ni tak sama. Tak apa, sebab dia nombor je. Dia tak ada kuasa kat sini. So, kalau dia nombor je, kamu boleh selesaikan terus. Cuma, sekarang dekat sini,
ada kurungan. Jadi bila ada kurungan, kena pilih law yang ada kurungan lah. Bila law ada kurungan, kita kena kuasakan setiap angka tu dengan kuasa pada kurungan. Maknanya, step 1 kita pilih law. Kita kena pasti operasi. Operasi adalah operasi kuasa. And then kita pilih law. Law kuasa. 2 kuasa 3. A kuasa 3 darab 2. 6. Darab. Ini tak ada apa-apa, salin balik. 5A, B kuasa 2. Okey, kemudian nombor dengan nombor ni kamu boleh terus selesaikan. Macam kamu buat bahagi tadi. Kan kita terus selesaikan. Okey, jadi guna je kalkulator. 2 kuasa 3 darab 5 dapat 40. So here is 40. Maknanya nombor dah selesai. Dah tak payah risau dah nombor ni lagi. Sekarang kita nak selesaikan base. Base pula huruf. Operasi kita darab. Maknanya akan jadi tambah. Darab jadi tambah. Kenal pasti operasi. Pilih law. Law yang pertama. Kemudian baru kita pecahkan dia ikut huruf. A yang depan kuasa 6. Cari ada A tak? A kat sini. Kuasa 1. Maknanya 6 tambah 1. B. B ada kat belakang. Kat depan tak ada. So, salin je balik yang belakang. B kuasa 2. So, your final answer is 40. A power 6 plus 1, 7. B power 2. Okay, now we want to kita nak selesaikan 3 over T power 4 power 2 divide by T power 5. Okay, kalau kamu tengok kat sini sekarang, ada berapa law yang kita boleh applykan kat sini. First, kita ada law yang divide. And then law yang kurungan. And then kita ada bahagi. Okay, law divide. Tengok mana law divide. Kat sini, law divide. Lepas tu, law yang ada kurungan. Yang ini. Last sekali, law yang T kuasa 5 ni. Last sekali law bahagi. Yang ini. So, mana ada 3 law. So, mana satu kita nak selesaikan dulu? Kita kena selesaikan law ikut Bodmas. So, awak ada per. Maknanya yang dalam dulu. Means kita kena buat daripada pecahan ni, tukar kepada value. 3. Okay, kalau daripada bawah, kita naik ke atas, kamu 3 ni akan maintain. T ni akan jadi T kuasa negatif 4. Okay, 2 ni kita belum kacau kan. Maknanya kuasa 2 kat luar masih ada. Bahagi T kuasa 5 masih ada. Okay, selesai law yang pertama. Law yang kedua, law kurungan. Nak pilih law yang mana? Pilihlah yang ada 2 unknown. 3 kuasa 2 T 2 darab negatif 4. Tekan terus kalkulator. 2 darab negatif 4. Negatif 8. So, T power negatif 8. Divide by T power 5. Okay, sekarang law yang ketiga. Law 1, law 2, law 3. Law yang ketiga, kita ada operasi bahagi. Operasi bahagi maknanya kena buat tolak dekat kuasa. Okay, so 3 ada tak nombor lain kat sebelah kanan? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada nombor lain, salin balik. T power negative 8 divide will be minus 5. So 3T tekan kalkulator negative 13. Kalau nak tinggalkan jawapan macam ni boleh. Kalau nak tukarkan dalam bentuk pecahan pun tak ada masalah. Okay, last example. 2a square times 6a cube over 4a power 5. Alright, so first kali awak kena kenal pasti ada berapa nombor, ada berapa operasi dalam soalan. Sorry. Actually, kita kena samakan base. Tapi soalan ni tak melibatkan persamaan base. Meaning, base dia semua dah sama. A. Jadi, kita tak perlulah. Step 1. Step 1, settle. Semua A. Step 2, kenal pasti operasi. Okay, operasi pertama, darab. Operasi kedua, kita ada per. Maknanya bahagi.
Jadi tengok. Pilih law. Kita ada darab dengan kita ada bahagi. Maknanya kena guna law 1 dengan law 2. Right? So, dekat darab tu kita tambah siap-siap. Dekat bahagi ni kita buat tolak siap-siap. Alright. First, tengok dulu kalau ada nombor. Macam ni kan, 2, 6, 4. Ada nombor kan. Itu, kamu tak kisah susah. Kamu tekan je terus kalkulator. 2 darab 6 bahagi 4. 2 kali 6 bahagi 4. 3. Terus dia tekan 3. Tekan, tulis. And then kita ada satu je unknown. A kan. A ni base dia lah. So, untuk yang atas kita ada 2 tambah 3. Untuk yang bawah kita ada tolak 5. So, A 2 plus 3 minus 5. And then you have 3A power kosong. 0. So, tiba-tiba pula muncul A kuasa kosong. Maknanya kena pilih lah law yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A kuasa kosong ialah 1. 3 darab 1, 3. Selesai. So, ini adalah contoh-contoh macam mana kamu nak simplifykan persamaan menggunakan law of indices. Ingat, law of indices bukan untuk awak faham A darab M, AM darab AN sama dengan A tambah N. Awak kena tahu kegunaan dia. So, kegunaan dia adalah apabila awak diberi soalan, awak kena kenal pasti base. Kalau base tu tak sama, kita kena samakan base. Tak semua soalan base dia sama. Sebenarnya soalan yang samakan base ni banyak nanti masa awak buat equation. Kalau sekarang ni macam tak nampak sangat lah kegunaan dia. Alright, so first step samakan base. And then dah, kalau base dah sama, terus skip step 2. Kenal pasti operasi. So, contoh soalan ni darab. Daripada kenal pasti operasi, kita kena pilih law. Kalau darab, carilah law darab. Kalau kuasa, carilah law kuasa. Law kuasa. Kalau dia bahagi, cari law bahagi. Macam tu. So, daripada law ni, barulah kita boleh simplify kan. Maknanya, kalau dia darab, kita kena tambahkan kuasa. Kalau bahagi, kita kena tolakkan kuasa. Dan mesti sentiasa bersedia untuk soalan yang ada gabungan operasi. Macam contoh yang ni, dah ada per, ada kuasa, ada bahagi pula. Ada per, ada kuasa, ada bahagi. Maknanya kena buat 3 law. So, tak semestinya satu soalan hanya ada satu law sahaja. Okay, bahagian terakhir dalam law of indices adalah soalan yang melibatkan gabungan simplify and evaluate. Simplify, kena guna law. Evaluate, you kena tekan calculator. Okay. So, for example, we have 2 power 3 times 2 power 2. Kalau simplify and evaluate ni kadang macam kata, alah miss, gunalah calculator terus. Boleh, tapi masalahnya sebab dia dah bagi arahan suruh simplify. So, you tak boleh lah direct guna calculator. Kena simplify kan.